Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat malam. Terima kasih kerana terus kekal dan setia untuk memilih kami di saluran TV1, Penseriman secara dalam talian dan juga berita RTM. Bicara naratif seperti kebiasaan bersama dengan anda selama lebih kurang sejam bermula 9 hingga 10 malam. Alhamdulillah pada malam ini walaupun kita sedang beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi tidak lupa juga beberapa isu-isu nasional dan juga isu-isu yang kita bangkitkan khusus berkenaan tentang isu keselamatan negara. Kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ataupun Eskom yang diwujudkan sejak 11 tahun lalu merupakan suatu agenda dan juga usaha kerajaan untuk memastikan keselamatan di kawasan berkenaan dapat dipelihara, khususnya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah. Jadi pada malam ini kita bercakap evolusi Eskom sementelah 11 tahun penubuhannya. Bersama dengan saya pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Terima kasih Datuk kerana bersama kami pada malam ini, dan juga DCP Datuk Victor Sanjos, Komander Eskom. Apa khabar Datuk? Terima kasih kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah, jauh datang dari Sabah. Terima kasih meluangkan masa bersama kami bicara nanti pada malam ini. Yang berbahagia Datuk, mungkin boleh dikongsikan terlebih dahulu ataupun kita mulakan dengan yang dihormati Datuk Victor terlebih dahulu. Ini ruang yang terbaik untuk kita bercerita berkenaan tentang Eskom, ya, dan juga bagaimana penubuhan Eskom ini dalam memastikan agar keselamatan di kawasan berkenaan, khususnya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, akan terus dipelihara. 11 tahun usianya Datuk, sedar tak sedar. Jadi apa yang boleh dikemas kini sementelah 11 tahun usia penubuhan Eskom? Pertama-tama sekali terima kasih kerana memberi Eskom ruang dalam bicara naratif ini. Saya ucapkan terima kasih pada pihak RTM kerana menjemput kami berdua datang ke Kuala Lumpur untuk berbicara tentang Eskom. Dan sudah tentu Eskom ini bertitik tolak daripada peristiwa pencerobohan di Tendua. Dan kita dapati bahawa begitu perlunya kawalan keselamatan di kawasan Pantai Timur ini. Dan keputusan kerajaan untuk menubuhkan EZON, Eastern Sabah Safety Zone, satu kawasan yang begitu luas dan merangkumi Pantai Timur, bermula daripada Kudat sehinggalah ke Tawau, melibatkan 10 daerah. Dan untuk mengawal selia ataupun mengoperasikan pentadbiran, pengoperasian dan juga apa-apa yang berlaku pada kawasan ini, maka Eskom ditubuhkan, Eastern Sabah Security Command, di mana pada awal-awalnya memang diketuai oleh seorang ketua pengarah. Dan saya akan zahirkan terima kasih di sini kepada ketua pengarah itu, yaitu ketua pengarah yang pertama Eskom, Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, lebih kurang selama setahun begitu. Kemudian ada perubahan karena benda yang baru, rumah yang baru dibina, sudah tentunya banyak cabaran-cabaran, doktrin-doktrin, undang-undang dan juga panduan-panduan yang sering bertelagah. Ataupun kadang-kadang yang ini setuju, yang ini tak setuju. Dan komponen yang telah dibuat ini melibatkan dua komponen, yaitu komponen keselamatan dan satu lagi komponen awam. Jadi komponen keselamatan ini diketuai oleh seorang komander. Dan saya juga ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada bekas-bekas komander ini, mantan-mantan komander. Yang pertama Datuk Abdul Rashid bin Harun. Itu komander yang pertama. Yang kedua kemudiannya Datuk Wan Abdul Bahari bin Wan Abdul Khalid. Yang ketiga Datuk Seri Hazan bin Ghazali lah. Kemudian yang keempat Datuk Ahmad Fuad bin Othman. Yang kelima Datuk Hamzah bin Haji Ahmad. Dan seterusnya Tuan Muhammad Ali bin Tambik, yang sekarang ini menjawat sebagai Ketimbalan Ketua Polis Kelantan. Dan yang ketujuh adalah saya. Dan saya juga ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada bekas-bekas atau mantan-mantan CEO. CEO yang pertama ini ialah Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, yang kini sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua ialah Datuk Nur Alam Han bin Wahid Han, yang kini menjawat sebagai pengarah MKN Sabah. Dan seterusnya adalah rakan saya lah, Datuk Dr. Jamaluddin. So, yang ketiga, daripada komander ada 7, ketua pegawai eksekutif ada 3 lah. Jadi berbalik kepada soalan yang tadi, sudah tentu perjalanan yang begitu panjang. Ia dilahirkan dan menyusuri ranjau-ranjau cabaran-cabaran yang begitu sinonim dengan perkara-perkara yang mungkin kita bimbangkan pada ketika itu. Karena
Dalam Eskom itu sendiri mempunyai 4 komponen. Ya. Komponen yang pertama, komponen daripada PDRM. Komponen yang kedua, ATM. Komponen yang ketiga ini APMM ataupun Maritime. Dan komponen keempat ini adalah komponen awam, kumpulan-kumpulan PTD. Jadi bayangkanlah, kalau 4 orang tidur dalam satu bantal, yang saya maksudkan bantal ini nih adalah Eskom itu sendiri. Dalam satu rumah? Dalam satu rumah. Sudah tentu mimpi yang berbeza-beza. Ya. Ya, tapi kematangan dan keharmonian, sinergi di antara pasukan keselamatan yang 3 tadi dengan bahagian awam telah mematangkan. Dalam tempo umur 11 tahun ini nampak kematangan itu. Bagaimana gerak kerja itu diselaraskan? Jadi gerak kerja yang diselaraskannya ini kalau komponen keselamatan ya akan melibatkan komponen keselamatan, terutama dari segi intelijen, operasi dan sebagainya. Sementara di bagian awam nanti yang akan dikupas oleh sahabat saya ialah berkaitan dengan pentadbiran awam, pertama dengan sosioekonomi, gerak kerja, dan juga community. Sebab salah satu matlamat dalam Eskom ini juga ialah kita mahu supaya community zone yang ada di sana daripada Kudat sampai ke Tawau ini bersama-sama dengan kita. Okey, kerjasama diberikan. Kerjasama. Yang berbagi Datuk Dr. Jamaluddin, tadi Datuk Victor menyebut 2 komponen yang dibahagikan, keselamatan dan juga komuniti ataupun awam. Penglibatan komuniti ini penting kerana kita tidak mahu bukan saja pihak keselamatan yang berusaha sedaya upaya memastikan keselamatan, tetapi kesejahteraan kawasan itu juga turut dipelihara dan juga turut dijaga oleh masyarakat dan juga penduduk di situ. Jadi bagaimana penglibatan komuniti dalam memastikan Eskom ini mencapai visi, misi serta objektifnya? Kalau boleh saya nyatakan, kita kembali semula kepada moto Eskom itu. Bersama-sama menjana kesejahteraan. So kesejahteraan itu tidak akan wujud tanpa adanya elemen keselamatan. Dan keselamatan itu pula tidak boleh ada tanpa adanya penglibatan daripada masyarakat. Jadi satu keselamatan kena ada, satu lagi penglibatan daripada masyarakat. Jadi inilah peranan yang saya bersama dengan Datuk Komander. Kami bekerjasama dari segi menggembeling peranan masyarakat tentang keselamatan itu sendiri. Sebab anggota keselamatan kita dulu di Eskom ni kita ada seramai dari segi perjawatan 187, termasuk awam 30 orang. Eskom menyelaras dari segi operasi keselamatan di 140,000, 1,400 km persegi. Jadi anggota keselamatan tidak boleh berada di semua kawasan dalam masa yang sama. Dengan kekuatan lebih kurang 180 lebih dicampur 30 itu untuk 1,400 km persegi. Boleh digambarkan agak mustahil itu, tetapi bagaimana boleh direalisasikan itu? So di situlah peranan masyarakat. Jadi kita menggembeling masyarakat itu melalui pelbagai program yang kita adakan. Banyak program yang kita buat, antaranya Semara Eskom yang kita adakan. Kita membawa perkhidmatan utama ke kawasan-kawasan kampung yang terpencil. Pada tahun lepas kita buat di Kampung Tambisan, lebih kurang perjalanan daripada Pekan Lada itu dalam hampir 3 jam. Kita juga baru-baru ini pernah buat di Kalabakan. Kita juga buat di pulau-pulau di sekitar Ezon, di Semporna, di Sandakan dan juga di Kudat dengan satu matlamat, iaitu menjedarkan kepada masyarakat bahawa mereka ini perlu menjadi mata dan telinga kepada pasukan keselamatan untuk melaporkan apa-apa juga pergerakan ataupun perkara-perkara yang mencurigakan kepada pasukan keselamatan. Kita di Eskom kita ada pusat operasi ataupun command center yang beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. 24 hours. Di semua kawasan hotspot? Di Lada tu, command center, kita berikan dia punya nombor hotline dia. So, masyarakat yang ada di Ezon boleh menyalukan apa-apa juga maklumat kepada Eskom tentang apa-apa perkara yang mencurigakan, mungkin ada pergerakan di laut, mungkin ada penyeludupan, yang boleh disampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Selain daripada itu juga kita juga dalam
Kita ditubuhkan pada tahun 2013. Selepas ditubuhkan, kita melaksanakan banyak program. Antaranya yang pertama adalah penempatan masyarakat pesisir kampung, pesisir pantai di S-Zone. Dua penempatan yang kita berjaya laksanakan adalah di PPR Buburia dan juga PPR Taman Harmoni. Sebab insiden Tan Duo pada 1 dan 2 Mac di Semporna itu bertitik tolak daripada kawasan pantai. Daripada kawasan pantai. Jadi kawasan perkampungan di pantai ini adalah menjadi kawasan yang boleh mengancam keselamatan sebab majoriti terdedah. Sebab majoriti daripada penduduk di situ adalah PTI. Jadi pada tahun 2015 kita melaksanakan penyusunan semula supaya kampung ini lebih teratur. Disusun semula, kalau disandarkan ada 5 perkampungan yang kita susun semula menjadi PPR Taman Harmoni. Okey, insya-Allah. Perkembangan yang cukup positif dalam melihat 11 tahun menginjak usianya yang dihormati Datuk Victor. Tetapi apabila difahamkan sementara 11 tahun peristiwa pertama yang berlaku pencerobohan itu dan yang terakhir dilaporkan peristiwa adalah 15 Januari 2020. Hampir 4 tahun sudah tidak ada kes yang bersifat major ataupun signifikan yang dilaporkan. Jadi apakah ini menggambarkan bahawasanya segala gerak kerja dan juga segala tujuan-tujuan operasi itu mula menunjukkan keberhasilannya, Datuk? Sudah tentu ancaman utama kita ini ancaman pencerobohan. Yang kedua KFR ataupun kidnapping for ransom ataupun penculikan. Yang ketiga ini jaringan rantas padang. Jadi mengulas tentang isu itu saya melihat bahwa sinergi di antara Eskom dan juga agensi-agensi yang terlibat di dalam kawasan E-Zone. Sebab di dalam executive order yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang terbaru ini, yaitu pada 1 Mac dan kita kuasakan 2 Mac. Yang terbaru ini memberi kuasa kepada komander untuk menggerakkan semua aset yang berada di kawasan E-Zone dengan persetujuan daripada ketua-ketua agensi. Jadi kematangan yang sudah ada ini sebenarnya mempunyai satu ikatan yang begitu kukuh di antara Eskom dan juga aset-aset dari agensi yang lain. Jadi mudah. So operasi-operasi gerak kerja kita zoningkan, kemudian kita gembelingkan perisikan kita dan bertukar-tukar maklumat di antara kita dengan negara jiran, di antara kita, di antara Eskom dengan agensi-agensi lain, daripada PDRM, daripada ATM, daripada APMM, daripada jabatan-jabatan yang mungkin mempunyai maklumat. Jadi hasil ini kita boleh garapkan, kemudian kita buat satu operasi. Nah, selalunya kita akan buat operasi di laut dan juga di darat, yaitu operasi gasak ataupun operasi bersepadu. Jadi melalui operasi-operasi ini juga akan menentukan kejayaan-kejayaan kita. Sebab kita kena hantar satu signal yang kuat kepada mereka yang ingin melakukan jenayah. Bahwa saya ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada kawasan laut yang begitu luas, agak mustahil dan agak sukar untuk Eskom melaksanakan penguatkuasaan. Jadi salah satu yang dibincang dengan CP Sabah atau Komisioner Sabah pada yang dahulu supaya kita jadikan satu kawasan itu sebagai perintah berkurung pada tahun-tahun yang sudah. Kan? Di bawah Section 31 Akta Polis. Jadi pergerakan yang memerlukan permit. Pergerakan ini memerlukan permit. Siapa yang bergerak daripada pukul 6 petang ke 6 pagi dan daripada jarak kuasa itu bermula daripada 3 batu nautikal daripada pantai dan sehingga akan sebadan kita mesti memerlukan permit dan maklumat-maklumat ini akan sampai di pusat operasi sebagaimana yang disebut oleh CEO tadi dan kita akan tengok siapa yang berada di sana. Ini merupakan satu alat atau instrumen untuk kita mengawal selea di kawasan itu. Kemudian kalau kita tahu bahwa ada maklumat-maklumat kemasukan di kawasan mana, so kita akan gembelingkan, kita akan arahkan aset-aset kita ini untuk bergerak,
untuk membuat rondaan dan sebagainya. Sudah tentu, Tuan Ismail, kalau di laut ini, kalau aset-aset pasukan keselamatan ini bergerak, memang kita boleh dilihat daripada berbatu-batu. Okey. Jadi keberadaan aset-aset di laut ini akan memungkinkan penjenayah ini kembali ke tempat asal mereka. Ada amaran. Sebagai amaran lah. Okey. Jadi ini yang mengukuhkan. Selain daripada kerjasama daripada masyarakat. So dulu mungkinlah masyarakat tidak tahu di mana dia nak salurkan maklumat, kan? Tapi sekarang dia ada dipusatkan. Kalau di E-Zone ini, di kawasan Pantai Timur, dipusatkan. Mungkin ada yang hantar ke polis, ada yang hantar ke EPMM, ada yang hantar ke ATM, kan? Tapi sekarang ini mereka tahu bahwa ada satu agensi yang terpusat. Di pejabat kita di Lahadatul. Okey. Ramai rakan-rakan kita yang berada di sini, di Semenanjung, tidak mengetahui tentang kewujudan ini dan pejabat di mana. Ada juga orang-orang Sabah yang tidak mengetahui tentang kewujudan Eskom ni. Ya. Jadi urusan untuk pengaduan awam dan juga urusan untuk mobilisasi aset dan juga anggota akan lebih mudah, ya, Datuk. lebih mudah sebenarnya. Ya. Yang dihormati Datuk dan juga yang berbahagia Dr. Jamaluddin, kita nak berehat seketika dan kembali sedikit dalam bicara. Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-78. Sejak penubuhannya pada tahun 1946, RTM telah memainkan peranan penting dalam budaya dan kehidupan rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh RTM sebagai badan penyiaran awam yang utama di negara ini. Semoga RTM terus maju dalam menyalurkan maklumat yang sahih, menghasilkan kandungan yang segar serta lebih kreatif dan inovatif untuk memenuhi cita rasa rakyat negara ini. Selamat menyambut Hari RTM ke-78. RTM, teman setia anda. Hai, saya DJ Riza. Hai, saya DJ Libas. Hai, saya DJ Faz. Hai, saya DJ Eswan. Kami mengucapkan selamat Hari RTM ke-78. Hai, saya Gary, mewakili Mirisa Pemufon Community mengucapkan selamat Hari RTM ke-78. RTM terus unggul. Saya Ezra Tekola dari Art Adau. Saya ingin mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-78. Semoga RTM maju jaya. Selamat menyambut Hari RTM ke-78 daripada kami. Bersua kembali bicara naratif pada malam ini, saya bersama yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin dan juga DCP Datuk Victor Sanjos yang juga merupakan Komander Eskom. Datuk Dr. Jamaluddin, seketika tadi kita memberikan gambaran, ya, penglibatan komuniti ataupun masyarakat awam dalam kawasan zon Selamat Timur Sabah ini. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan dan juga meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan warga Eskom khusus yang bertugas di Pantai Timur Sabah penting juga kerana mungkin bukan sahaja sebagai motivasi tetapi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kebajikan mereka itu dipelihara dalam menjalankan tugas-tugas operasi. Alhamdulillah, kita sejak ditubuhkan daripada 1 April 2013 dah memasuki dekad yang kedua ni, 11 tahun. Pada tahun lepas, Alhamdulillah, yang amat berhormat Perdana Menteri meluluskan peruntukan sebanyak 40 juta untuk Eskom mempunyai kuota sendiri dan ditambah lagi dengan peruntukan yang berikutnya untuk kita mempunyai pejabat sendiri. Pejabat itu asalnya kita sewa, ya, pada 2014, satu bangunan, ya, yang dikatakan sebagai rumah kedai
Tetapi kedudukannya agak unik. The only satu-satunya bangunan yang menjadi mercu tanda kepada Eskom di Lat Datuk dan juga Malaysia ini, dirasai dia punya kehadiran. Jadi selepas 10 tahun, alhamdulillah kita beli. Begitu juga 60 quarters kita dapatkan. Dan ini adalah satu kegembiraan kepada anggota Eskom yang bertugas sebab sewa ataupun harga rumah di Ladakh tu ni agak tinggi lah. Penempatan yang lebih selesa. Penempatan lebih selesa dan pertukaran mereka yang bekerja di Eskom ni dalam 2 tahun macam tu, bertugas ada yang 5 tahun. Jadi untuk anggota-anggota yang baru apabila mereka mau datang bertugas di Ladakh tu ni, mereka tidak bimbang. Rumah sudah ada. Dan kita mengalung-alungkan mereka untuk datang bersama-sama dengan keluarga Eskom. Ini amat penting kerana 187 anggota keselamatan, 30 awam yang bertugas. Mereka juga perlu untuk dipastikan kebajikan mereka supaya kita tidak mengabaikan dalam aspek dan juga konteks memastikan output ataupun sumbangan serta hasil kerja itu dapat dipertingkatkan. Yang dihormati Datuk Victor, saya nak menyentuh ada satu perkara berkenaan apakah antara bentuk dikatakan ini bukan ramuan, bukan resepi lah, tetapi intipati ataupun isi kandungan yang menjadikan Eskom sebagai jenama keselamatan yang unggul ataupun yang boleh dikatakan berjaya sehingga dekad ini. Satu yang saya tengok Eskom ini, dia mempunyai tenaga kerja yang dihantar daripada agensi-agensi lain. Daripada PDRM, daripada ATM, daripada FMM dan daripada PTD ataupun pegawai awam. Dan saya melihat bahawa mereka-mereka yang dihantar ini antara yang terbaik. Sebab kalau tidak agensi ini menghantar yang terbaik, sudah tentu image agensi itu tercalar. Jadi saya menerjemahkannya, pegawai-pegawai yang dihantar ini antara yang terbaik, cream of the cream, mempunyai integriti yang tinggi, mempunyai pandangan yang luas dan cepat bekerja. Jadi kesepaduan sinergi di antara tenaga kerja yang berbilang-bilang ini daripada agensi berbeza-beza, dengan pengalaman yang berbeza-beza, dengan kepakaran yang berbeza-beza, dan pengetahuan yang berbeza-beza. Maksud saya di sini ialah mereka ini sangat baik. Ini bukan PDRM saja. Bukan PDRM saja. Sebab ada ATM, ada FMM, ada pegawai awam. Jadi sinergi ini telah membentuk satu kematangan di dalam Eskom yang membolehkan kapal Eskom ini berjalan dengan baik. Sementara untuk membuat kawalan daripada kawasan Laut Ezun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kuasa yang diberikan oleh kerajaan kepada komander dan juga CEO untuk mengguna pakai aset-aset daripada agensi lain yang berada di Ezon ini begitu baik dan diberikan kerjasama. Sementara panduan-panduan yang diberikan oleh komando-komando terdahulu, CEO-CEO yang terdahulu telah meletakkan batu asas sebenarnya untuk kita mengembalikan Eskom ini di landasan yang apa yang ada sekarang ini yang terbaik. Dan sudah tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Sabah di bawah kepimpinan Ketua Menteri, kerana Ketua Menteri merupakan pengurusi bersama di kawasan jawatan kuasa pengurusan Ezun ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Dan penglibatan Kerajaan Negeri juga. Penglibatan Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri ataupun Kerajaan Persekutuan. Dan mengimbau kembali tadi saya kata, orang yang pertama menjadi CEO adalah yang sekarang ini Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, iaitu Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi. Dan apabila kita mengemukakan apa-apa cadangan, pandangan ataupun perolehan dan sebagainya, beliau begitu faham. Karena beliau mempunyai pengetahuan dan beliaulah yang pertama sekali menjawab sebagai CEO yang pertama. Jadi kesinambungan ini dan kita sambung. Saya dengan Datuk CEO
sebenarnya telah pun dimudahkan, ada landasan yang terbaik. Jadi pada masa yang sama program-program awam kita ini yang sebagaimana yang disebut oleh rekan saya tadi, kita menjemput, menjadikan community ozone ini sebagai rakan sahabat kita. Jadi apapun pergerakan di laut, maklumat ataupun mereka terima dan sebagainya, maklumlah orang kampung ini banyak maklumat. Sama ada maklumat itu dia bagi atau tidak terpulang kepada dia. Tetapi oleh karena gerak kerja, program-program yang kita buat menjadikan mereka sangat rapat pada kita dan banyak maklumat kita dapat. Kita tertarik ya bila kita mengimbau kembali. Sebabnya ada beberapa peristiwa yang berlaku ini, mungkin isunya adalah penglibatan ataupun komuniti masyarakat. Jadi secara asasnya itu, apa pandangan Datuk? Penglibatan komuniti masyarakat ini adalah satu elemen yang paling mustahak. Bukan hanya isu keselamatan, tetapi maklumat dan juga kerjasama daripada masyarakat di akar umbi dan penduduk di situ itu. Ya, saya setuju. Seperti mana yang saya katakan tadi di awal-awal tadi itu, bersama-sama menjaga kesejahteraan. Elemen pertama adalah keselamatan, baru kesejahteraan itu muncul. Tetapi kesejahteraan itu tidak akan muncul tanpa adanya penglibatan daripada masyarakat. Sebab itu untuk mengelakkan daripada berlakunya kalangan masyarakat kita yang menyalurkan maklumat-maklumat yang tidak sepatutnya kepada anasir-anasir luar, pelbagai program kita buat. Yang satu tadi itu dari segi penempatan semula, penyusunan semula perkampungan di pesisir pantai ozon. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melaksanakan profiling masyarakat Palau. Pada tahun 2013 ataupun 2014 didapati bahawa kita tidak mempunyai maklumat data tentang kumpulan masyarakat Palau yang berada di Sabah ini. Jadi kerajaan negeri pada masa itu telah meminta supaya Eskom melaksanakan perkara ini. 3 siri bancian yang kita telah jalankan pada tahun 2015, 2016 dan yang terakhir pada tahun 2019. Sebelum diteruskan oleh Jabatan Perangkaan ataupun DOSEM daripada tahun 2020. Jadi bancian yang terakhir pada tahun 2019 itu mendapati bilangan mereka ini adalah sebanyak 30,000 pada tahun 2019. Ada beberapa tujuan kenapa profiling ini dilakukan. Pertamanya adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya bilangan mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada bilangan itu berapa warga negara dan juga berapa yang bukan warga negara. Sebab mereka ini adalah sea nomad. Gerak daripada perairan Filipina sehinggalah ke Sabah. Yang ketiganya pula kita nak tahu dia penempatan ini berada di kawasan yang mana dan juga kita nak tahu juga berapa bilangan dokumen yang mereka ada. Daripada 30,000 itu? Daripada 30,000 itu ada kalau saya boleh sebutkan ada sebanyak 29 dokumen yang mereka katakan sah. Sebenarnya ada sebanyak 12 dokumen sahaja yang kita iktiraf sebagai dokumen yang sah dan diterima oleh kerajaan Malaysia. Okey, itu saya akan sambungkan seketika nanti. Kita nak berehat seketika apakah antara operasi ataupun penugasan yang dilakukan pihak berkuasa dalam memastikan pendokumentasian, pengecaman dan juga pengenalan kepada mereka yang berada di kawasan itu. Kita nak bercakap lebih lanjut selepas ini dan kita akan berehat seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara. Tahniah RTM atas perjalanan RTM selama 78 tahun. Semoga RTM terus unggul menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat, membina masyarakat bermaklumat dan membawa Malaysia ke hadapan. Teruskan kecemerlangan industri penyiaran negara. RTM, teman setia anda. Semoga RTM terus kekal relevan menjadi rangkaian yang terus unggul di Malaysia. Buat semua warga RTM, selamat menyambut Hari RTM ke-78. RTM, teman setia anda.
RTM terus mengungguli dunia penyiaran sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan. Dan kami sangat berbangga menjadi sebahagian daripada warga RTM. Kami dari RTM Terengganu mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-78. Terengganu FM Mesra Ceria. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-78 tahun. Dulu, kini dan selamanya. Teman setia anda, Terengganu FM Mesra Ceria. Kami warga kerja RTM Terengganu mengucapkan siapa yang Instagramable tu, yang suka ambil gambar, buat TikTok, buat video, inilah tempat-tempat dia kan. Segelintir anak-anak muda ni yang berfikiran duduk kat kampung ni tak ada masa hadapan. Bidang yang tak glamour, yang busuk. Atau di Malaysia kita kenali sebagai udang kara. So yang mungkin kita biasa dengar adalah udang karang. Tapi sama je. Lain. Minat tu yang paling penting kena ada. Bersua kembali malam ini dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama yang dihormati DCP Datuk Victor Sanjos dan yang berbagi Datuk Dr. Jamaluddin. Datuk Dr. Jamaluddin, satu persoalan yang penting kerana ada bancian yang dilakukan oleh DOSEM pada tahun 2019 kalau tidak silap saya. Apakah antara rasional pendataan komuniti ini dilakukan khusus di kawasan ataupun penduduk setempat? Pendataan ini penting untuk dilaksanakan sebab kita tahu cara hidup masyarakat Palau ini ataupun bajau laut, mereka ini bergerak daripada Filipina ke Sabah dan mereka ini apa yang dikatakan komuniti yang tidak bernegara. Ya. Ada kalangan mereka ini yang memang dilahirkan di negeri Sabah kalau mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Pendapatan Negara, memang warga negara Malaysia. Dan ada kalangan mereka ini yang bukan warga negara yang bergerak daripada Filipina ke Sabah. Jadi pendataan ini dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan mereka. Mereka ini orang yang benar-benar dari kalangan komuniti Palau. Sebab ada mereka yang hendak menyamar sebagai masyarakat Palau ini sebab ada beberapa kelebihan-kelebihan yang boleh diperoleh jika mereka itu ditakdirkan sebagai masyarakat Palau. Okay. Sebab dari segi tindakan pengurusiran, kalau mereka ini ditakdirkan sebagai masyarakat Palau, dia punya layanan itu agak berbeza sedikit berbanding dengan masyarakat PTI. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila bancian ini dilaksanakan, kita boleh membantu mengelakkan masyarakat ini daripada dieksploitasi oleh anasir-anasir luar. Terutamanya untuk mengelakkan mereka ini daripada dijadikan sebagai tali barut yang menyampaikan maklumat-maklumat kepada anasir-anasir luar tentang pergerakan pasukan-pasukan keselamatan kita. Yeah. Ataupun pergerakan pelancong, di mana pelancong berada, untuk disampaikan kepada kalangan yang tidak sepatutnya. Ya, yang dihormati itu apa mungkin respon kerana isu cabaran keselamatan ini juga bukan datangnya dari luar tetapi dari dalam, internal threat yang juga kebimbangan kita, kegusaran kita, maklumat itu disampaikan kepada anasir-anasir luar itu. Yang terbaiknya untuk pihak Eskom mengetahui kependudukan sebenarnya. Jadi penduduk kita datang daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. Yeah. Jadi Eskom mesti mengetahui siapakah mereka yang duduk di sana, kompilasi kedudukan dan sebagainya. Sebagaimana yang disebut oleh CEO tadi bahwa kebijakannya komuniti ini tinggal di tepi-tepi pantai. Yeah. Dan memang ada program untuk penyusunan, untuk kita tarik mereka daripada kawasan pantai ke kawasan darat. Jadi salah satu punca mengapa salah satu peranan yang untuk kita datakan mereka ini ialah
supaya mereka ini tidak mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak baik tadi. Jadi selain daripada itu, kita mahu supaya mereka ini bersama-sama dengan kita. Itu yang tujuan terbaiknya sebenarnya. Sebab saya selalu menyatakan dalam mana-mana ucapan saya ataupun perbincangan saya dengan orang perorangan atau dengan community, tanggung jawab menjaga keselamatan ini bukan terletak di bahu pasukan keselamatan saja. Tetapi tanggung jawab bersama. Itu sebabnya disebut awal-awal moto tadi, yaitu bersama-sama menjana kesejahteraan. Kalau kita tidak bersama-sama, mungkin ada orang lain yang mengambil peluang untuk merosakkannya. Jadi kita tidak mau. Jadi kita mau supaya mereka ini juga terlibat di dalam mengawal kedaulatan negara ini daripada pencerobohan. Sebab orang yang selalu melihat pergerakan itu dan ini, sama ada di darat atau di lautan ini adalah community. Biarlah community Ezun ini ialah rekan sahabat, rekan baik yang kita, sebagaimana disebut tadi, kita jadikannya sebagai mata dan telinga. Ini yang terbaik. Jadi salah satu kaedah kita, sejurus saya mengambil sebagai komandan Eskom pada tahun lalu, saya merasakan bahwa bagaimana saya merapatkan Eskom kepada community. Jadi tindakan pertama saya ialah supaya wujudnya kerjasama di antara Eskom dan juga pihak media. Itu sebenarnya kita adakan malam media bersama-sama. Kemudian kita anjurkan di KK. Kemudian selepas itu kita ada program menembak bersama-sama dengan media. Media juga adalah rakyat, rakyat community di kawasan itu, dan mereka lah yang akan membantu kita dan akan menyampaikan segala maklumat atau hasrat kita untuk menjadikan kawasan itu begini, menjadikan kawasan itu selamat dan sebagainya, adalah daripada media itu. Dalam pemaparan situasi sebenar. Itu pentingnya. Itu penting. Ya, sebab kita akan bagi tahu masyarakat bahwa kawasan ini kawasan perintah kawalan pergerakan. Ramai mereka yang mengambil kesempatan merosakkan suasana ini karena ketidakfahaman. Jadi kita adakan sesi libat urus, sesi penerangan bersama dengan media supaya masyarakat itu betul-betul paham bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak boleh dalam pengukuhan keselamatan kawasan itu, kita tidak boleh biarkan masyarakat itu terpinggir. Dia mesti bersama-sama dengan kita. Demikian juga bersama-sama dengan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, persatuan NGOs. Dan suka saya mengungkap di sini, Kawra Pelancong ini merupakan aset kerajaan negeri Sabah. Jadi sebagai komando, saya akan jaga aset ini. Supaya aset ini tidak rusak dan tidak hilang. Mungkin hari ini dia datang sebagai pelancong. Bila dia seronok, begitu syok dalam keadaan keterujaan, menikmati pemandangan dan juga kecantikan kawasan pantai timur. Besok mungkin dia akan datang bawa model sebagai pelabur. Nah, jadi selain daripada itu, kita akan jadikan kawasan ini kawasan kesejahteraan. Sejahtera dari segi hidup, sejahtera dari segi pertumbuhan ekonomi, sejahtera dari segi pertumbuhan politik, sejahtera dari segi community. Bukan saja isu keselamatan. Bukan saja isu keselamatan, keseluruhannya hidup ini. Okey. Yang berbagi Datuk Dr. Jamaluddin, apakah antara way forward yang diinginkan atau yang dirancang dalam masa hadapan Eskom menerusi bahagian awam dipimpin oleh yang berbagi Datuk sendiri? Mungkin saya perlu tambah juga satu maklumat tentang program sosioekonomi yang kita laksanakan oleh Eskom kepada kumpulan-kumpulan masyarakat, kumpulan-kumpulan komuniti daripada kalangan B40, Ibu Tunggal dan juga belia-belia. Di dalam program ini kita adakan kerjasama dengan berbagai agensi, kerajaan negeri dan juga persekutuan. Yang kita telah laksanakan sejak daripada tahun 2020 dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, melibatkan penebatan pejabat daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Belia dan Sukan yang terbaru pada tahun lepas. Kita luaskan kerjasama ini dengan Kolej Teknologi Yayasan Sabah. Jadi sejak daripada tahun 2020 sehingga sekarang sebanyak 35
program yang kita telah laksanakan melatih seramai 1,000 orang peserta. Di dalam program ini kita melatih mereka bagaimana untuk menjana pendapatan sendiri. Kita mengajar, kita memberikan kursus-kursus membuat kek, kursus menjahit, menggunting rambut, membaiki telefon. Ini kursus TVET? Bukan TVET, ini yang kursus dalam masa 1 minggu yang dilatih kepada mereka. Short course. Apabila selesai daripada latihan itu, mereka boleh menjana aktiviti ekonomi mereka sendiri. Jadi kaitannya dengan way forward, sejajar dengan dasar ekonomi madani yang dilaksanakan sekarang, iaitu menoktakan miskin tegar. Kita akan meneruskan kerjasama ini dengan pelbagai agensi lain, antaranya ICU Jabatan Perdana Menteri, untuk mengenal pasti masyarakat, kumpulan masyarakat yang benar-benar perlu mendapat bimbingan untuk menjana pendapatan daripada aktiviti ekonomi yang dilaksanakan oleh Eskom. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dari segi penempatan penyusunan sebulan masyarakat di pesisir pantai. Seperti saya nyatakan tadi, ada 2 program yang berjaya kita laksanakan sepanjang 11 tahun penubuhan Eskom ini. Kita akan teruskan dengan kerjasama kerajaan negeri mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh disusun semula, sebab pantai daripada Kudat hingga ke Tawau sepanjang 1,400 km itu banyak perkampungan yang perlu disusun semula berdasarkan kepada maklumat-maklumat daripada perisikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejajar dengan pembinaan Ibu Negeri Baru Indonesia di Kalimantan, itu akan menjana aktiviti ekonomi yang rancak di kawasan pertumbuhan BIMP Iaga. Jadi itu boleh menjadi satu kekuatan kepada kawasan Edzon ini untuk dijana aktiviti ekonomi daripada Tawau. Di Tawau, kalau di pantai timur, di Ladatu dan juga Sandakan, di situ merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang kita boleh manfaatkan sebenarnya. Banyak yang dilakukan. Tidak silap saya, sejak lebih kurang 4 tahun Datuk menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Tahun 2020 Datuk dilantik sebagai Pegawai Eksekutif Eskom. Banyak perubahan-perubahan dilakukan, bukan saja untuk isu keselamatan, kesejahteraan, tetapi juga isu sosioekonomi masyarakat, khusus membantu masyarakat dalam kalangan B40. Tahniah sekali lagi yang berbagi, Datuk. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT, MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Bagai burung dalam sangkar. Hai, saya Hakim Rusli. Saya nak ucapkan selamat Hari RTM yang ke-78. Semoga terus maju dan teruskan memainkan lagu-lagu saya. Kami dari KLFM dengan bangganya mengucapkan Selamat Hari RTM ke-78.
Selamat Hari RTM ke-78 daripada kami. Sandarkan FM bersamamu. RTM, teman setia anda. Bersua kembali dalam bicara naratif evolusi Eskom. Kematangan selama 11 tahun, Datuk Dr. Jamaluddin, apa yang akan diteruskan? Kerana kita belajar daripada pengalaman, belajar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau sebelum ini, mungkin saban 2 bulan atau sebulan sekali dilaporkan ada kes. Tetapi kini sudah berkurangan dan Alhamdulillah kita mula ke arah kesejahteraan kawasan Eskom itu. Jadi, apa mungkin harapan dan perancangan masa hadapan yang akan dianjurkan atau diluncurkan untuk Eskom nanti? Penglibatan masyarakat yang menyeluruh, terutamanya dari aspek pembangunan sosioekonomi, harapan saya adalah lebih banyak lagi program-program seperti ini boleh dilaksanakan. Dan program ini penting, tapi yang memerlukan peruntukan yang agak besar. Jadi saya mohon mungkin agensi-agensi daripada persekutuan dan juga negeri supaya sama-sama dengan Eskom, sama-sama melaksanakan program ini. Untuk mengelakkan adanya 2 program yang tujuan yang sama, tetapi 2 program berlainan yang dilaksanakan oleh agensi yang lain. Kita boleh bekerja sama secara strategik seperti mana Datuk Komanda dalam program-program keselamatan. Agensi-agensi keselamatan yang pelbagai itu disepadukan. Begitu juga dalam program-program awam kita sepadukan sama. Kita kumpulan sasar yang sama, kita boleh menggemblingkan aktiviti-aktiviti itu secara bersama. Ya, insya-Allah. Yang dihormati Datuk Victor, way forward untuk di pihak Datuk pula dalam isu keselamatan, ada pernah dinyatakan oleh yang dihormati Datuk berkenaan menjadikan warna peta itu daripada merah ke putih. Apa signifikan dan simbolik way forward itu? Kalau kita tengok, kita dah mencapai kematangan pada usia 11 tahun. Ya. Jadi mungkin sudah sampai masanya untuk saya jenamakan balik ataupun ubah warna daripada merun, tapi kelihatan merah. Sebenarnya warna itu warna merun. Bukannya merah. Bukan merah, tapi ramai mereka melihat bahwa warna merah. Kita coba jadikannya putih, sementara di kawasan Pantai Barat ialah warna biru ataupun hijau muda. Dan kawasan putih ini kita akan panggil kesejahteraan. Moto dia bersama-sama menjana kesejahteraan. Jadi biar sejahtera supaya perkembangan ekonomi, sosial dan juga kawasan ini dapat bertumbuh dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kawasan ini kawasan luas. Jadi sebagaimana yang saya kata tadi, kemampuan kita untuk mengantar aset-aset ini agak terhad. Jadi kita telah pun memohon supaya dimasukkan perolehan unmanned aerial vehicle ni ataupun UAV untuk kawasan yang luas dan juga perolehan drone untuk spesifik tugas-tugas operasi lah. Kemudian saya juga sebab bidang cybercrime daripada teknologi, jadi saya melihat untuk mengawal keselamatan para pelancong ini. Kita cuba perkenalkan satu apps, aplikasi yang boleh di-download ke dalam handphone yang mungkin kita boleh kenali sebagai Friend of Sabah. Jadi kita harapkan para pelancong yang datang ini semada daripada dalam atau luar, apabila sampai ke Sabah, diorang install Friend of Sabah ini supaya apabila mereka berada di mana-mana kawasan e-zone ini dan diancam keselamatannya. Maka mungkin barangkali mereka boleh tekan SOS dan maklumat ini boleh sampai ke pusat operasi tadi, dan pegawai-pegawai pusat operasi ini tadi bolehlah mengarahkan mana-mana aset yang terdekat untuk memberi bantuan. Yang ini saya akan pesukan. Sudah tentu ini masih lagi dalam cadangan ya. Dalam pembinaan sebenarnya. Dalam mode beta version. Kita tengok kalau ada persetujuan dan kita akan laksanakanlah. Dan sudah tentu cabaran yang
paling utama ini adalah persepsi. Okey. Jadi persepsi yang datang daripada luar negara. Kita targetkan para pelancong ini daripada luar negara datang. Kalau kita tengok statistik kita meningkat sebenarnya. Yeah. Jadi saya memohon itu hari supaya para duta ataupun pegawai-pegawai khas kedutaan daripada luar negara yang berada di Kuala Lumpur atau berada di mana-mana, saya jemput datang ke Eskom dan pihak Eskom akan memberi penerangan penjelasan tentang sebenarnya keselamatan situasi di sana. Ya, biarlah mereka melihat sendiri sebagai saksi mata keselamatan di sana. Kan itu sebabnya beberapa pejabat kedutaan datang ke sana dan meyakini. Nah, umpamanya saya bagi contoh daripada British, daripada High Commission British. Apabila saya terangkan sebulan daripada itu dia turunkan grade dia. Sebab kalau kita tidak update mereka, kita tidak sentiasa update, maka travel advisor yang mereka keluarkan itu akan kekal selama-lamanya. Saya tidak mau begitu. Yeah. Sebab kita tidak boleh menghukum kawasan ini selama-lamanya. Masyarakat di sana juga perlukan suntikan-suntikan ekonomi datang daripada luar. Yeah. Dan penzahiran keselamatan ini sebenarnya... Tapi kegusaran berkenaan ancaman keselamatan di Eskom pada ketika ini apakah masih berasas? Sebenarnya kalau saya tidak menafikan bahawa mereka masih gusar. Okay. Kan? Ada perasaan-perasaan kerana kajian-kajian yang ada di internet ini banyak. Okay. Kan? Peristiwa-peristiwa terdahulu sentiasa tersemat di dalam pembacaan mereka. Yeah. Dan saya percaya bahawa mencemar duli yang di Pertuan Agong pada tahun lalu di kawasan Ezon menguatkan lagi sentimen bahawa kawasan itu kawasan selamat. Yeah. Jadi untuk terakhir ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada RTM kerana memberi ruang. Yeah. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri serta Kementerian dan agensi-agensi yang berada di Ezon yang telah pun bersama-sama dengan kita yang memberi bantuan kepada kita, terutamanya daripada pasukan keselamatan yaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APMM dan rakan-rakan sahabat yang lain. Dan untuk makluman, semalam adalah hari ulang tahun yang ke-11 bagi Eskom. Jadi itu merupakan satu kematangan yang begitu panjang 10 tahun perjalanannya. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kami berdua kepada RTM. Okey, insyaAllah saya nak beralih pula pada yang berbagi Datuk Dr. Jamaluddin. Kalau tadi Datuk Victor bercakap berkenaan tentang apakah antara gerak kerja yang akan diperkemaskan dan juga akan dilaksanakan, Datuk Dr. Jamaluddin mungkin ada menyimpulkan berkenaan pengharapan supaya kita melihat isu Ezon ataupun Eskom ini bukan hanya tertakluk pada isu keselamatan tetapi kita melangkah ke hadapan berkenaan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut, Datuk. Ya, saya setuju. Keselamatan itu membawa kepada pembangunan ekonomi. Ya. Dan kawasan Sabah, terutamanya kawasan pertumbuhan Asia Timur yang melibatkan daripada Brunei, Sabah, Filipina dan Indonesia merupakan satu kawasan yang mempunyai potensi yang amat besar. Sama ada daripada sumber alamnya, daripada hasil flora dan fauna je, dari segi keindahan alam semula jadi, dari segi masyarakat pelbagai budaya yang ada, pelbagai budaya etnik, rumpun yang ada di situ, makanan yang pelbagai, mempunyai potensi amat besar untuk dibangunkan. Cuma dari segi kemudahan prasarana misalnya, mungkin pihak kerajaan perlu memberi penekanan kepada perkara itu, keselamatan dan juga pembangunan fasiliti yang ada, sama-sama boleh mengangkat kawasan Ezon ini ke satu era yang baru pada masa depan. Ya. Datuk Victor, mungkin Eskom ataupun Ezon ini boleh menjadi suatu kawasan tumpuan yang lebih menarik dan lebih menjadi kawasan yang diminati selepas ini. Baru-baru ini Kerajaan Negeri Sabah telah pun mengisytiharkan kawasan POIC di Lahad Datu ataupun Palm Oil Industry Cluster di Lahad Datu
sebagai free trade zone. Yeah. Jadi pengamatan saya bahwa apabila ianya diisytiharkan, sudah tentu memerlukan pemain, industry player, kan, pelabur-pelabur. Yeah. Jadi selalunya pelabur-pelabur ini akan bertanya tentang keselamatan. How about the security? Jadi Eskom dalam kematangannya dilihat sebagai satu jenama keselamatan, brand keselamatan. Jadi dengan harapan itu, moga-moga para pelabur dapat datang ke sana dan memberikan pelaburan yang begitu baik dan memberikan pekerjaan serta ruang-ruang limpahan ekonomi atau ekonomi hiliran kepada kawasan Ezun ini. Jadi itulah cabaran sebenarnya. Cabaran kami berdua untuk mengekalkan kawasan Ezun ini selamat. InsyaAllah. Kan? Dan sudah tentu sebagaimana yang disebut oleh Datuk tadi, bahwa perpindahan Jakarta pergi ke Nusantara, sudah tentunya limpahan itu akan mengarah ke kawasan Sabah, terutamanya di pantai timur. Dan kita mau, kalau boleh saya melihat bahwa perjalanan laluan perkapalan di Makassar dan sampai ke atas ini akan memberi ruang-ruang dan peluang ekonomi kepada kawasan pantai timur. Sama ada sebagai hub perniagaan, pelancongan, pertukaran barang dan sebagainya. Ini merupakan satu peluang. Jadi peluang ini perlu diambil, perlu kita gembelingkan dengan satu hasrat, yaitu mesti selamat. InsyaAllah. Perjalanan itu mesti selamat oleh kapal-kapal yang berada di sana. Dan sudah tentu apabila dunia, bila di pantas dunia ini melihat bahwa kawasan itu selamat, saya berdoa, saya harapkan betul-betul supaya limpahan ekonomi itu akan terbina di sana. InsyaAllah. Jadi itulah yang kita lihat sebenarnya. Ya, insyaAllah. Memastikan isu keselamatan dan kedaulatan negara, pastinya keselamatan negara ini tidak boleh dikompromi. Dan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah adalah untuk memastikan tujuan dan juga objektifnya dalam isu keselamatan di persepadanan dan juga di perairan, malah untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosioekonomi juga akan terus dipelihara sementara 11 tahun usianya. Terima kasih yang dihormati DCP Datuk Victor Sanjos. Terima kasih. Berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali dan sama kami dalam bicara nanti pada malam ini, Evolusi Eskom. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk segala anggota, pegawai-pegawai yang bertugas di sana dan juga untuk komuniti yang memastikan keselamatan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.